Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Speaker atas peluang untuk saya berbahas khusus dalam perbahasan Tidah Diraja bagi sesi kali ini. Saya ingin memulakan dengan memetik kata-kata atau nukilan daripada Syekh Yusuf Qaradawi berkait dengan fiqh al-awlawiyat atau the fiqh of priorities, di mana fiqh ini menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, dan tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Maka dalam ruang ini saya memilih 3 isu keutamaan. Mungkin ada isu lain juga yang lebih penting bagi peringkat lembah pantai. Isu pertama merupakan isu keselamatan. Datuk Speaker, saya memetik kata-kata Perdana Menteri Malaysia, yang Muhammad Perdana Menteri, dalam sebuah kenyataan beliau. Malaysia mengenepikan isu keselamatan negara dengan berkongsi data radar tentera dengan pakar luar negara. Dalam usaha beliau menjawab kritikan akan tahap ketelusan Malaysia berkait dengan kehilangan pesawat MH370. Semestinya saya juga bersama teman-teman semua mendoakan dan kita mendukung usaha menyelamatkan para penumpang pesawat MH370. Kami juga mengenali juruterbang, tapi tentunya kita tidak terbelakang dalam usaha ini. Dan yang saya ingin bangkitkan di sini, doa, dokongan tidak memberikan kita sebab kenapa tidak mahu menanyakan beberapa soalan yang penting dalam usaha untuk memperbaiki operasi. Datuk Speaker, harus saya tekankan di sini dari segi tahap kesiapsiagaan keselamatan negara, tahun 2014 sahaja, tahun lepas Perdana Menteri mengumumkan dalam belanjawan bagi tahun 2014 bahawa 2.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk 6 buah offshore petrol vessel, 4 buah pesawat kargo, pembelian peralatan sokongan kereta perisian, semuanya untuk meningkatkan keselamatan sempadan negara. Tambahan, kerajaan juga membelanjakan berbilion ringgit, termasuklah 13.2 bilion, Datuk Speaker, untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota tentera. Persoalannya, kita juga mahu tahu adakah ini membantu dari segi tahap kesiapsiagaan. Saya rujuk terus kepada isu yang pernah saya sentuh dalam sesi parlimen terdahulu. Kita bercakap tentang sistem radar di negara kita. Memang ada 2 jenis yang utama. Pertama yang pernah saya sentuh adalah radar komersil. Selama berbulan-bulan lamanya saya bangkitkan, di mana radar utama yang diguna pakai dalam sistem komersil kita adalah berpangkalan di Subang. Dan pada bulan November 2012, setelah berkali-kali saya ajukan aduan daripada pegawai trafik udara dan laporan-laporan tentang kelemahan sistem yang diguna pakai yang diberi oleh syarikat Select Sistemi Internasional, Sistek Sistemi Internasional, nama syarikat Itali. Dan akhirnya mantan Menteri Pengangkutan telah menyatakan pada September 12, 2012, sistem radar komersil tidak berfungsi selama hampir 2 jam. Selama 75 minit daripada 2.50, jam 2.50 pagi, dan ruang udara kita seolah-olah gelap. Kita terpaksa menyerahkan kuasa kepada negara jiran. Ini jawapan di parlimen. Jawapan di parlimen setelah saya menggesa dan mendesak. Jawapan kenapakah berlaku satu kegagalan sistem radar. Dan ketika itu mantan Menteri Pengangkutan menyalahkan tidak adanya bekalan elektrik yang mencukupi. Itu alasan. Dan bila saya pinta agar laporan diberikan, beliau berjanji, tapi sehingga ke hari ini dengan pemangku Menteri Pengangkutan yang baru, saya masih tidak lagi menerima laporan insiden tersebut. Ini penting, Datuk Speaker, kerana kita bercakap tentang sistem radar. Kita mahu mengelakkan mana-mana tragedi daripada berulang. Jadi ini bab komersil.
saya pinta pemangku Menteri Pengangkutan agar boleh meneruskan kesinambungan, bertanggungjawab dan dalam ruang yang lain mengajak juga semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk bersama dalam mana-mana sesi pendengaran atau sesi penjelasan berkait dengan tragedi atau pesawat MH370, kehilangan pesawat tersebut. Jadi di satu sudut sistem radar komersil, di satu sudut yang lain atau speaker yang ingin saya bangkitkan di sini untuk menanyakan dan mendapatkan penjelasan khusus daripada Kementerian Pertahanan adalah apabila ada maklumat yang didapati bahawa ruang udara kita sebenarnya menerusi radar tentera, iaitu radar yang kedua telah mengesan pesawat MH370 semasa ia melalui ruang udara negara kita. Saya rujuk kepada majalah time.com yang melaporkan bahawa Angkatan Tentera Malaysia telah mengesan pesawat tersebut menerusi 3 radar tentera semasa ia melalui ruang udara timur laut Malaysia sebelum sampai ke Selat Melaka. Dan walaupun dengan corak penerbangan yang mencurigakan, kita masih tidak mengarahkan pesawat pejuang untuk mengesahkan identiti UFO, ketika itu Unidentified Flying Object, tentunya pesawat misteri ini. Itu hakikat. Dan laporan turut menyatakan sekiranya tentera udara telah bertindak balas dengan menghantar pesawat-pesawat untuk mengiringi pesawat misteri ini, sudah tentu lebih memudahkan kerja kita. Jadi persoalan saya apa? Persoalan saya di sini, saya pinta untuk dijelaskan khusus kepada wakil rakyat SOP dengan izin the Standard Operating Procedure yang sepatutnya diambil sekiranya tentera udara kita mengesan objek yang kita tidak kenali ataupun tidak ketahui. Ini amat penting sekali dan saya berharap bila persoalan ditanyakan, ambil peluang untuk menjelaskan, jangan hanya memilih kumpulan ataupun ahli-ahli parlimen tertentu. Kerana semasa saya melawat Everly Hotel bersama dengan Presiden Keadilan, kami faham sesi penerangan diberikan oleh pemangku Menteri Pengangkutan. Tapi pemangku Menteri Pengangkutan tidak mahu bertemu dengan kami. Saya pasti mungkin beliau sibuk, isunya bila ada peluang untuk menjelaskan di Dewan Yang Mulia ini, haruslah diberjelaskan kepada semua wakil rakyat, tidak mengira parti. Datuk Speaker, saya juga ingin membangkitkan, bila kita melihat kepada semua kelengkapan dan kekuatan ketenteraan yang ada di negara kita, kita juga harus lihat adakah pembelian barangan-barangan tersebut dibuat menerusi sistem tender terbuka, spesifikasi yang tertentu. Sebelum ini saya juga membangkitkan, kita tahu berita yang amat memalukan Malaysia di mana Malaysia telah menjadi terkenal di seluruh dunia apabila mingguan akhbar The Economist meletakkan negara kita pada tempat ketiga dalam indeks Capitalism Crony atau Crony Capitalism tahun 2014. Hong Kong dan Rusia menduduki tempat teratas, tempat ketiga adalah kita. Jadi keadaan tidak terkawal ini sebenarnya membebankan kita kerana ia memberi ruangan kepada pemilihan beberapa syarikat yang dipersoalkan kredibilitinya. Saya di sini ingin merujuk kepada satu kes khusus berkait dengan sistem radar dan juga sistem radar yang diguna pakai yang saya sebut tadi oleh select system ni. Kenapa? Datuk Speaker, sebelum kejadian 2 jam sistem radar tak boleh diguna pakai, sebelumnya saya telah berbulan-bulan membangkitkan isu bahawa banyak keluhan dibawa oleh juru atau pemandu trafik udara kerana mereka menyatakan sistem itu tidak stabil. Maka saya buat sedikit kajian dan mendapati bahawa sistem oleh select system ini merupakan syarikat yang telah dihalau oleh kerajaan Panama kerana sistem radar mereka didapati rosak, tempang dan tak boleh diguna pakai di negara Panama. Itu satu. Mereka juga sedang disiasat oleh pendakwa raya di Rom kerana ada beberapa kes rasuah. Tetapi sekarang
bukan sahaja sistem radar yang sedia ada, tapi yang terbaru bagi melengkapkan sistem radar untuk KLIA-2, termasuklah sistem radar dipanggil Advanced Air Traffic Systems Sdn Bhd, AAT, ada kaitan kerana dalam penganugerahan kontrak terbaru, Select System yang mempunyai 30% daripada syarikat AAT yang saya sebut tadi, Advanced Air Traffic System, akan mendapat projek yang terbaru. Dan saya ingin tanyakan, adakah projek ini berkait dengan pemberian 700 juta ringgit dalam belanjawan yang diumumkan oleh Perdana Menteri tahun lepas? Ini penting, Datuk Speaker, kerana kita sudah sedar ada kecacatan dalam sistem radar komersil. Berlaku insiden pada 12 September ketika dahulu 2012. Tetapi ada kemungkinan besar penganugerahan ini akan berlangsung. Dan syarikat AAT seperti saya katakan ada kaitan dengan ahli parlimen Rompin. Kerana itulah saya bangkitkan berkali-kali dan saya harap di kala ini dengan banyak permasalahan yang kita hadapi, pemangku Menteri Pengangkutan dapatlah menjelaskan dengan jelas dan memberi jawapan kepada persoalan yang kita timbulkan sejak lebih 2 tahun yang lalu. Datuk Speaker, saya pergi seterusnya kepada isu yang ketiga, iaitu isu pendidikan yang saya kata amat penting. Isu kedua, pendidikan. Sebelum kita masuk kepada sistem PBS yang telah dibangkitkan oleh banyak juga ahli parlimen, saya ingin kita melihat pada senario atau iklim dan juga tahap kesihatan pendidikan negara. Pada tahun 2011, Datuk Speaker, ada sebuah laporan TIMS, sudah berkali-kali saya sebut. Kali pertama saya sebut laporan TIMS dan keputusannya adalah pada tahun 2008. Laporan TIMS melaporkan kejatuhan kedudukan Malaysia secara konsisten sejak tahun 1999, naik sebentar tahun 2003, tapi kita bagi subjek matematik di tangga 16 tahun 1999, kita jatuh 10 tangga menjelang 2011, tangga 26. Sementara subjek sains sama juga, jatuh 10 tangga 22 pada tahun 1999. Dengan izin, we were much better in 1999, jatuh ke tangga 32 tahun 2011. Dan menjelang 2013, sebuah lagi laporan pendidikan diterbitkan di mana Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengeluarkan laporan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA 2012. Dan inilah yang paling menakutkan kerana rakyat Malaysia dikejutkan dengan prestasi anak-anak pelajar Malaysia, di mana pelajar tingkatan 3 di Malaysia adalah setaraf dengan pelajar darjah 5 Korea Selatan dan Singapura. Ini adalah menerusi keputusan-keputusan dan mata-mata yang kita kutip. Jadi, saya fikir kita ada krisis yang sangat serius bila bercakap tentang pendidikan. Kerana anak-anak sekarang ini terpaksa mengharungi sistem yang sebegitu kian tahun demi tahun kian merudum. Dan bila bercakap tentang the school based assessment, bahasa Inggeris atau PBS yang diperkenalkan oleh kerajaan, Menteri Pendidikan telah mengumumkan bahawa akhir bulan Mac tentu akan diguna pakai sistem yang diperbaiki, dikemaskini. Daripada sistem online, pada guru sekarang ini akan menggunakan pakai sistem yang boleh memasukkan atau memuatkan data-data sewaktu offline. Jadi tak perlulah mereka bangun 2 hingga 3 pagi. Dan keputusan ini dibuat oleh Menteri setelah lebih kurang 20,000 aduan dikemukakan oleh para guru. Dan berbulan-bulan namanya. Dan saya nak bangkitkan isu ini. Apakah alasan kenapa kita nak laksanakan PBS? Peringkat pertama, semasa kita membincangkan masalah utama guru di Malaysia, mereka terlalu terbeban dengan kerja pengkeranian. Terlalu dibebankan sehingga Menteri Pendidikan tahun 2010 mewujudkan satu jawatan kuasa khas kaji beban guru. Tajuknya pun, Datuk Speaker, dah jelas. Jawatan kuasa khas kaji beban guru 2010. Saya sebenarnya mahu tahu kenapa tidak boleh dibekalkan kepada semua ahli parlimen keputusan jawatan kuasa ini. Daripada pandangan saya rasa sukar agak kadang-kadang, mungkin saya terlepas pandang. Jadi kita dapat merasakan rasional kementerian.
sebelum mereka ambil keputusan untuk laksana PBS. Ya? Jadi ini saya harap dapat diambil serius kerana jawatan kuasa khas kaji beban guru ini sepatutnya memperincikan sebab-sebab utama kenapa guru marah, terbeban. Itu satu. Tapi bila diperkenalkan sistem PBS, kerana sistem ini terlalu dikawal oleh pihak pusat, maka bila nak diletakkan keputusan-keputusan bagi murid-murid, 10,000 sekolah harus dikemaskini, dimuat turun sekaligus. Dia tentunya tergantung sistemnya. Maka sekarang, walaupun dah dikemaskini, saya baca semula negara-negara lain yang melaksana sistem ini. Datuk Speaker, saya dapati memang baik, kita tak mahu anak-anak kita terlalu tertumpu kepada pemeriksaan. Tapi di negara seperti Hong Kong dan Queensland, mereka laksana PBS. Tapi bila mereka laksana, kerana mereka tahu PBS ini memerlukan kemahiran analitikal yang tinggi, mereka tak laksana bagi pelajar-pelajar sekolah rendah. Mereka hanya laksana bagi pelajar sekolah menengah peringkat tingkatan 3, 4, 5. Tidak sebelumnya. Kerana ia memerlukan kepakaran dan skill-skill yang tertentu. Jadi saya bimbang kenapa kita hendak melawan arus memperkenalkan di peringkat sekolah rendah. Ini sesuatu yang pada saya a little bit irrational. Kerana apa yang kita laksana haruslah melihat kepada keadaan sedia ada. Dan tambahan lagi, kalau di Hong Kong, kerana di Hong Kong ada masalah di mana para guru dibebankan dengan kerja pengkeranian, maka kerajaan negeri Hong Kong telah membuat keputusan menunda menunda pelaksanaan PBS kepada tahun 2019 kerana para guru merungut dengan bebanan yang bertambah. Kalau Hong Kong, sebuah negara maju pada saya, boleh tunda sampai 2019, mengambil kira rumitnya sistem, kenapa kita terlalu tergesa-gesa? Terus laksana pada awalnya diumum 1 April, kemudian dicepatkan. Ini pada saya bukanlah sesuatu yang boleh kita ambil secara mudah, dan saya harap kalau perlu menteri mengambil kira dan tundalah sehingga kita kenal pasti apakah sistem yang terbaik, dan kemungkinan pelajar sekolah rendah memerlukan satu bentuk pemeriksaan supaya memudahkan mereka memfokus kepada mata pelajaran yang ada. Ya, boleh gulung. Ya, saya gulung, Speaker. Saya mengikut arahan. Isu yang terakhir yang berkait juga dengan lagi 2 isu, kalau boleh bagi 2 minit ekstra. Sila. Ya, baik. Ringkaskan. Saya ringkaskan isu PLKN. Saya bawa isu ini kerana PLKN khusus dengan National Service memakan sebanyak 800 juta ringgit setahun, lebih daripada dana dan peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan. Jadi pada saya, dana sebesar ini tentunya mewajibkan kita meneliti kandungan dan meneliti keberkesanan program. Sebelumnya saya bangkitkan ada 22 kematian sejak Disember 2003. Tentu ada kes-kes yang berkait dengan kesakitan yang dihadapi oleh pelatih. Tapi ada juga kes pembunuhan pada September tahun lepas, termasuk seorang pelatih yang dirogol sendiri oleh facilitator camp. Saya nak tahu adakah kementerian telah memberi atau membuat laporan yang sepenuhnya, yang sebaiknya, dan ini haruslah dijelaskan menerusi sekurang-kurangnya satu kertas putih, Datuk Speaker. Saya bukan bercakap daripada segi kematian semata-mata. Saya juga bercakap tentang kurikulum yang telah dikritik oleh banyak kajian, termasuk oleh Universiti Melaya dan juga Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Tenaga pengajar, sepatutnya kita tambahkan pengetahuan agama bagi semua pelatih, tetapi tenaga pengajarnya sendiri tidak punyai kepakaran dan knowledge ilmu dalam agama. Ini saya bangkitkan, saya boleh beri kepada menteri yang saya pinta. Janganlah ingat semua laporan ini laporan Pakatan Rakyat. Laporan ini daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Saya tak kenal pemensyarah siapa. Tapi yang saya nak maklumkan, kalau kita ada sedikit ruang, sedikit rasa tawaduk, beri, baca dan beri sedikit insentif dan juga pengiktirafan kepada para akademik. Dengar keluhan mereka. Terakhir, Datuk Speaker, berkait dengan keberkesanan untuk saya melaksanakan tugas termasuk semua ahli parlimen, saya mau rujuk kembali perhatian Dewan Rakyat, pinta perhatian Dewan Rakyat kepada kes yang dibawa oleh ahli parlimen Sungai Siput. Dah selesai,
kes untuk mendapatkan peruntukan daripada ICU, Implementation Coordination Unit di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya ingin menanyakan kenapa walaupun dalam laman web ICU menyatakan kalau kita selaku ahli parlimen, sesiapa saja, ya, orang ramai boleh pinta bantuan kebajikan untuk diberikan kepada sama ada sekolah, sama ada rumah ibadat, tetapi kesemua permohonan yang dibuat oleh YB Sungai Siput ditolak. Sementara daripada kajian saya dapati, ya, bahawa Adun Sri Serdang yang tidak ada kaitan pun dengan Dewan Rakyat telah mendapat peruntukan sebanyak RM50,000 daripada Jabatan ICU daripada JPM sendiri. Apakah rasional sementara dana ini seharusnya diberikan untuk semua ahli parlimen dipanggil di Constituency Allocation Fund? Ini penting, Datuk Speaker, kerana saya katakan ini penggal kedua, ya, bagi ramai antara kami. Sekurang-kurangnya kalau di Pulau Pinang kita laksana pemberian tidak mengira parti, saya pohon, ya, kalau boleh YB daripada Putrajaya, ahli parlimen Putrajaya boleh meyakinkan kabinet untuk, maaf ya, YB bukan daripada Putrajaya, YB bukan menteri. Jadi saya harap dapat bagi saya peluang untuk menanyakan kepada menteri kerana ini dapat membantu tugasan bagi kami ahli-ahli parlimen di kawasan. Kalau perlu audit, buat audit terbuka. Tidak ada masalah. Yang penting jangan nafikan hak kepada wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat, khusus, ya, dalam konteks ini. Terima kasih.